أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Kita mulakan pertemuan kita pada malam yang barakah ini, malam yang baik, dengan membacakan Ummul Tanzil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Nampak ramai hari ini dapat berada di dalam talian bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan laksanakan peranan kita, tanggungjawab kita, tugas kita dan majlis ilmu kita pada malam ini, iaitu hari ini kita berada di muka surat 262. Terima kasih Umi Samintan, Waalaikumsalam. Sarinah Iskandar, Jaimah Syahadan dari Singapura katanya. Mat Misih Ayub, Alhamdulillah. Sarinah Iskandar, ramai ni. Alhamdulillah, ada yang saya tak dapat sebut namanya lagi. Kak Kamar Zaiha dah ada, Kak Halimah dah ada, Kak Maimanah pun dia dah share dan sebagainya. Hajah Nuraini dari Perling pun Al-Kawthar sudah ada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan cikgu saya, Cikgu Rauzita pun ada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Hari ini kita ke muka surat 262 surah Al-Hijr. 262 surah Al-Hijr. Muka surat 262 Baik, mudah-mudahan insya-Allah hari ini kita akan lihat kalau dalam bab tajwid kita akan melihat satu lagi hukum tajwid yang asasnya adalah mad asli. Hafsah Muhammad kata dia, Ustaz clear dari USJ. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi asasnya mad asli bertemu dengan sesuatu. Kemarin kita dah cerita asasnya mad asli bertemu hamzah. Sama ada dalam satu kalimah atau dalam dua kalimah, ataupun dia bertemu ketika disambung baru dia bertemu. Ada cerita mad silah tawilah, ada cerita tentang mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil. Tak apa, kita abaikan, ketepikan dulu sekejap istilah nama-nama dia tu. Hari ni kita nak tengok satu pula keadaan di mana mad asli bertemu huruf bertemu sukun. Taska Comel daripada Pening, barakallahu fikum. Baik, mad asli jumpa sukun. Sebelum itu kita nak lihat dulu beberapa ulang kaji yang boleh kita buat daripada surah Al-Hijr ini sendiri, daripada surah Al-Hijr ini sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat lihat pada muka surat 262. Okey, kita tengok mad asli dulu. Kita tengok apa mad yang kita telah pelajari yang saya akan tunjuk. Kak Yati daripada Terengganu, lain okey, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati. Baik. Kak Salma Hashim ada, Kak Salina Ahmad dia kata baik, sahabat, mudah-mudahan. Baik, kita tengok di sini. Kita first kali kita tengok mad asli. Saya tunjuk secara rambang. Kalimah mad asli sebagai contoh pada ayat yang kedua, ka, alif kosong sebelumnya baris atas, ka, kanu, mad asli.
Baik, contoh yang lain. Kita tengok pada kalimah laha, laha, alif kosong sebelumnya baris atas. Ni nama dia ialah mad asli. Kemudian kita tengok pula pada kalimah di sini. Baris yang kelima pada surah. Baris yang kelima pada surah. Baris yang ketujuh pada muka surat. Pada surah lah saya ambil Iaitu, apa dia tulis sini? Allazi, zi, ya kosong sebelumnya berbaris bawah. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Muka surat 262. Ya kosong sebelumnya berbaris bawah. Ni nama dia mad asli. Jadi kita dah tengok lu, qa, zi. Ni namanya mad asli. Masya Allah, Jamilah Haji Khalid daripada Bandar Kinrara. Dia kata line clear. Barakallahu fikum. Seterusnya, kita nak tengok pula mad badal. Mad badal. Macam mana mad badal? Alif kosong sebelumnya berbaris atas tapi hurufnya hamzah. Contoh, ada di sini. Ayat yang pertama saja dah ada dua. Perhatikan di sini. Kalimahnya ialah tilka alif kosong sebelumnya berbaris atas huruf hamzah. Ini nama dia mad badal. Panjangnya 2 harakat. Yang kedua, kita boleh tengok juga contoh dalam muka surat ini sahaja. Kita tak pergi jauh ya. Muka surat 262. Perhatikan perkataan wa Qur'an, wa Qur'anin, wa Qur'anin, alif kosong sebelumnya hamzah berbaris atas. Ini pun kita panggil dia dengan nama mad badal. Itu 2 contoh yang mudah kita ambil sekali sekali pandang pada muka surat ni. Baik, yang ketiga, kita nak ingat nama dia mad munfasil. Mad munfasil. Mad munfasil. Munfasil maknanya apa? Munfasil maknanya pisah. Apa yang terpisah? Entah Ustaz, jangan entah. Apa yang terpisah? Yang terpisah ialah mad asli dan hamzah. Mad asli kalimah dia sebelah, hamzah kalimah dia sebelah. Kalau orang tanya mad munfasil terpisah, siapa yang terpisah? Adakah orang yang terpisah? Adakah keluarga yang terpisah? Adakah siapa terpisah? Oh, yang terpisah ialah mad asli dengan hamzah. Lain perkataan. Mana yang kita dapat tengok? Baik, barakallahu fikum. Kita tengok contoh mad asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah. Tengok ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8 masing-masing. Ayat yang ke-8. Kalimah dia ialah wa ma kanu idzan, wa ma kanu idzan, nu kanu, satu perkataan. Ujungnya ada tak mad asli? Ada. Waw kosong sebelumnya baris depan, ataupun ejaan biasa kita baca nun waw mati depan nu, asalnya mad asli. Jumpa siapa? Hamzah. Jadi dia terpisah daripada siapa? Daripada huruf hamzah. Maknanya dalam 2 kalimah. Yang ini kita panggil dia mad jaiz munfasil. Barakallahu fikum. Zunaidah Mukhtar, dia kata Ustaz, ayat yang keempat Ustaz. Baik, kita tengok sekejap ayat yang keempat sebelum kita pergi mad yang lain. Ayat yang keempat, perhatikan di sini. Masing-masing tengok ni. Alhamdulillah, lepas ni kita kenal kita gini pengikat kepada ingatan kita ialah pengulangan. Bila kita ulang, kita terteka salah tu tak mengapa. Tersalah tak mengapa. Tapi bila kita dapat teka semua mad tu dengan betul, insya-Allah bila yang tu yang sudah kita tahu tu kita dah kuat, nanti bila nak ditambah yang baru kita tak pening. Kita tak pening dan kita tidak macam orang kata, bahasa saya ni macam serabut lah. Kepala serabut nak fikir mana satu. Sebab kita dah tampal. Tampal 1 lekat. Tampal 2 lekat. Tapi kalau belum tampal, kita isi. Nanti kita susah nak kenal. Baik. Bila kita tampal ni, maknanya kita nak kenal mad jaiz munfasil. Lepas mad jaiz munfasil, kita nak kenal pula nama dia mad wajib muttasil. Mad wajib tu apa? Mad asli jumpa hamzah dalam 1 kalimah. Muttasil. Muttasil tu maknanya bercantum ataupun berhubung. Mana contoh mad muttasil? Perhatikan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. 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 Ayat yang ke
Apa ayat dia? Lau ma ta'tina bil malaikati. Malaikati. Malaikat. Malaikah maknanya para malaikat. Malaikati. Okey, ada tak mat asli dia? Walaupun kita tahu malaikah tu mat wajib muttasil, saya nak tanya, mana mat aslinya dulu? Ramai dah jawab ayat 7. Betul tu, tepat tu, bagus tu. Benar sekali. Baik, mana mat asli dia? Mana mat asli dia? Mesti jawab mat asli dulu. Mat asli ialah alif, ni alif, nampak tak alif kecil? Alif kosong sebelumnya berbaris atas. Saya besarkan sikit tulisan dia bagi kita nampak penting ni bagi nampak ni. Alif kosong sebelumnya berbaris atas. Mana alif dia? Kadang-kadang alif dia alif yang jelas. Kadang-kadang alif dia adalah alif kecil tengok pada keadaan. Tengok perkataan al-malaikah. Saya tulis ni. Saya besarkan ni. Al-mala. Begitu kan tulisan dia? Al-malaikah. Okey, perhatikan. Okey, bil malaikati. Okey, perhatikan. Ini bil bil ma. Mim di atas ma. Mala. Sini ada kan alif kecil kan? Alif kecil tu dia tumpang dekat badan lam. Baik, alif kecil ni atas dia kosong. Sebelum dia berbaris atas. Jadi ejaan kita kalau mudah nak eja, lam alif mati, kita sebut mati walaupun tak ada tanda kematian. Lam alif mati di atas la. Lam alif mati di atas la, ataupun alif kosong sebelumnya baris atas. Ini nama dia mat asli. Tapi kan jumpa hamzah kan? Ikati. Jumpa hamzah kan? Mat asli. Ni mat asli. Jumpa hamzah. Mana hamzah? Ni hamzah. Tapi dia satu kalimah kan? Ya, satu kalimah. Ada yang tanya, Izzat Emir, Ustaz, malaikati bukan mat jaiz hukmi ke Ustaz? Oh, bukan. Dia bukan mat jaiz hukmi. Dia memang betul-betul satu perkataan. Mat jaiz hukmi tu kalau dia macam satu perkataan tapi sebenarnya dua. Kejap lagi saya tunjuk Okey, sabar dulu. Kita tengok malaikati ni. Malaikati ni, mat asli dia mana? Kita nak kenal dulu. Mat asli senang dulu. Mat asli dia mana? Alif kosong sebelumnya baris atas. Jumpa hamzah dalam satu kalimah bil malaikati, barulah kemudian diletakkan apa itu namanya? Ombak tanda mat lah. Ombak rindu. Bukan ombak rindu tu bahasa kampung saya. Tanda mat. Mat saya dah beritahu kan. Tanda mat dikatakan tanda mat tu macam ni kan. Biasanya tanda mat memang macam tu. Semalam ada tanya juga, Ustaz, kenapa tanda mat dekat sini macam lain, tanda mat kat sini macam lain? Secara asas tanda mat semua sama. Bentuknya sama. Mungkin terpendek sikit, mungkin terpanjang sikit. Itu kerana asbab tulisan lah, khat tu. Tapi tanda mat biasanya macam ni lah tanda dia. Macam ni lah. Kerana saya dah sebutkan, asalnya apa? Tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Ni dah lukis titik-titik ni. Dah macam sekolah. Macam kita kat sekolah dulu-dulu ni. Tengok ni, saya titik kan. Tengok ni, saya titik kan. Saya titik kan. Huruf, nampak tulisan tu. Jadi apa tu? Mim dal. Mim dal bunyi ni apa? Mad. Mad. Jadi dibuang kepalanya. Jadi tanda dia yang sini saja Okey. Sekarang ni kita tengok malaikah. Jadi bil malaikati tu nama dia mad wajib muttasil. Barakallahu fikum. Tapi bawah pun ada Bawah pun ada juga. Ayat yang ke-8 ada. Tadi ada yang jawab. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya tengok bagus. Dia kata, Ustaz, ayat yang ke-8 pun ada. Ada yang sebut, Ustaz, ayat 14. Ayat 14. Iaitu kalimah minas samai. Tengok tu. Ustaz Fairuz Mahfuz, dia kata, sekali ombak rindu dah. Contoh saja. Saya ni kan guna bahasa kampung. Kita tak pandai nak guna bahasa ilmu sangat. Banyak live yang lain cerita guna bahasa ilmu, bahasa kitab. Tu yang bagus. Saya ni tak berapa bagus. Gunalah bahasa mudah, bahasa kampung. Baik. Ceritanya minas sama. Minas sama. Gitu Ini juga nama dia mad wajib muttasil. Selesai. Jangan kita pening-pening. Cuma tadi ada sahabat kita tanya, Ustaz,
Yang tadi tu bukan ke dia mad munfasil hukmi. Kenapa nama dia munfasil? Kerana dia terpisah. Kenapa nama dia hukmi? Maknanya hukum dia terpisah. Rupa dia tak terpisah. Senang nak ingat. Munfasil apa tadi? Terpisah. Hukmi maknanya apa? Hukum. Secara hukum, dia terpisah. Secara hukum. Jadi maknanya kita kategorikan dia dalam terpisah lah. Munfasil lah secara hukum. Cuma bentuk dia macam-macam. Dia tu satu perkataan. Mana perkataan dia? Ada. Tengok pada ayat yang ke-6. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Kan nampak macam satu perkataan kan? Ya ayyuha. Ya. Dia begini. Dalam Quran tu begini. Ya ayyuhalladzi kan? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Baik. Ni. Dalam Quran macam inilah bentuk dia. Ada alif kecil. Saya pakai pula pen yang macam ada khat sikit ni. Ya ayyuha. Alif kecil. Kosong. Sebelumnya baris atas. Huruf ya. Ya le mati di atas ya. Dulu kan? Masa ngaji-ngaji. Ya le mati di atas ya. Itulah dia. Mak asli lah. Jumpa apa? Ni Pakcik Hamzah ni. Nampak ni? Ni Pakcik ni. Hamzah. Dalam. Satu kalimah ke dua kalimah? Sebenarnya dia dua kalimah. Nampak macam satu. Ni kan nampak macam satu. Tapi kita tak boleh tentukan dia satu ke dua ke semata-mata ikut tulisan yang kita tengok. Kita tak boleh tengok menentukan dia satu ke dua berdasarkan rasa-rasa kita. Tak boleh. Kita tak boleh tentukan dia satu ke dua perkataan berdasarkan kepada agak-agak pandang. Tak boleh. Kita nak kena rujuk kepada bahasa Arab. Bahasa Arab dan juga kena rujuk hukum hakam berkaitan tajwid dan Quran. Ulama menetapkan bahawa kalimah ya ayyuha tadi tu dia sebenarnya berasal dari dua perkataan. Perkataan dia apa? Yang pertama perkataan dia ialah ya. Asal dia ya. Perkataan kedua ialah ayyuha. Ayyuha. Jadi dia sebenarnya asalnya ada dua. Jadi oleh kerana itu perkataan ya ayyuha ni kita tak namakan dia muttasil, bukan satu, tetapi kita namakan dia munfasil. Munfasil secara hukum, tapi rupa dia macam tak munfasil. Jadi kita panggil munfasil hukmi. Ombak rindu tertinggal Ustaz. Yalah, kalau dah ada mat asli jumpa Hamzah, barulah kemudian dia letak ombak rindu. Ingat pula ombak rindu. Orang Johor cakap tengok, lihat, nengok. Itulah. Saya ni dah memang lahir kat Johor. Kadang-kadang sebut gobok. Kadang-kadang sebut lagi apa? Gobok lah apa kan. Baik, hari ni kita akan masuk terus pada bacaan kita. Surah Al-Hijr. Baik, masing-masing boleh buka surah Al-Hijr. Bermula daripada ayat 1. Sebab hari ni kita nak tengok satu hukum yang berkaitan dengan mad asli jumpa sukun. Sukun, mati. Mad asli jumpa apa? Sukun. Mad asli jumpa apa? Sukun. Mad asli jumpa apa? Sukun. Sukun tu tanda apa? Tanda mati. Tapi dia mati tak? Tengok dulu. Ustaz, muka surat berapa? Muka surat 262, surah Al-Hijr. Baik, bismillah. Barakallahu fikum. Baik, sedia semua. Muka surat 262, surah Al-Hijr. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kita dah belajar itu. Ada 5 huruf dalam huruf muqatta'ah
yang mana kita akan baca dengan panjang 2 harakat. Itu saya ada tunjuk, ada mat tentang mat asli harfi. Sorry ganggu sikit, kita baru nak baca. Dah Ustaz break lagi. Saya nak terangkan mat asli harfi. Saya nak ingatkan balik, ada 5 huruf dia hari tu 5 huruf dia. Huruf dia diringkaskan dengan perkataan apa? Hayyun tuhrin. Ha, ya, ta, ha, ra. Semua 2 harakat. Ha, ya, ta, ha, ra. Jadi kalau alif lam ra, ra dia 2 harakat. Jangan alif lam ra. Itu 2.8. Okey. Sama juga hari tu kita baca hari tu, ingat tak awal surah Taha? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kan? Taha, Taha. Ataupun kita akan baca surah yang lain. Yasin. Sin tu panjang. Nanti kita cerita bab sin tu kita lain. Tapi ya tu 2 harakat. Sama juga kat sini. Hamim. Ha 2 harakat. Jadi kat sini hati-hati. Alif lam ra. Ra-nya berapa harakat? 2 harakat. Kenapa dia dah buang hamzah dia? Saya dah cerita peraturan khusus berkaitan dengan huruf Al-Quran. Baik, saya ulang. Daripada bismillah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Saya ulang ayat 4. 1, 2. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Saya ulang ayat 9, penting ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Alhamdulillah, sampai kepada ayat 15, 1 hingga 15. Tapi ada satu lagi mat yang kita sudah pelajari semalam juga, iaitu mat silah. Mat silah. Tapi tak ada mat silah tawilah yang jumpa hamzah. Jadi saya macam tak berapa tekankan pada malam ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kanu bihi. Saya sebut semalam huhi kan. Huhi tu biasanya nama dia haul kinayah ataupun kita panggil ha dhamir. Tapi perhatikan sini. Ini nama dia mat silah. Nampak tak ada ya kecil ni? Mat silah. Dia jadi mat kalau silah. Silah apa semalam? Apa makna silah? Siapa ingat? Dia jadi mat kalau silah. Dia jadi mat kalau silah. Apa makna silah? Silaturahim. Saya dah sebut malam, makna dia senang. Mat silah. Ada tak mat silah tawilah kat sini? Ada tak mat silah tawilah? Kalau mat silah tawilah, dia mesti jumpa hamzah. Cerita semalam, kalau mat silah tawilah, dia mesti jumpa hamzah. Kalau dia tak ada hamzah, kita panggil dia mat silah qasirah. Qasirah maknanya pendek. Qasirah tu maknanya pendek. Hari ni kita nampak ada mat silah. Silah maknanya sambung. Barakallahu fikum. Ramai sebut sambung. Jadi, dia jadi mat kalau sambung. Tengok, saya baca sambung. Illa kanu bihi. Ni jadi mat. Mat asli. Bentuk dia mat asli. Tapi nama dia mat silah. In kanu bihi yastahzi'un. Dia jadi mat. Hi ni jadi mat kerana apa? Kerana sambung. Cuba saya tak sambung. Saya berhenti sini. Illa kanu bihi. Illa kanu bihi. Illa kanu bihi. Ustaz, kenapa bih? Sebab saya wakaf. Oh, tak ada silah Ustaz. Tak ada mat Ustaz. Tak ada mat. Kenapa tak ada mat Ustaz? Sebab tak silah. Sebab tak silah. Kalau saya silah, baru ada jadi mat. Itu nama dia mat silah. Bila kita faham gitu, senang sikit. Okey, contoh. Mat silah tawilah tak ada. Yang ni semua qasirah yang pendek-pendek. Contoh kat sini. Sebelah dia. Selepas daripada dia. Perhatikan sini. Ayat 12. Kadzalika naslukuhu fi. Naslukuhu fi. Kenapa hu baca panjang? Sebab dia mat. Kenapa kita baca dia mat? Sebab dia silah. Sebab kita nak baca sambung. Naslukuhu fi. Hu fi. Hu dia baca mat. 2 harakat. Kenapa? Sebab saya nak sambung dekat fi. Kalau saya tak sambung, kadzalika naslukuhu. Kenapa awak tak ada mat? Sebab saya tak silah. Sebab saya tak sambung. Saya wakaf. Okey? Ustaz, ada kat ayat 13. Betul. La, tengok ayat sini, ayat 13. La yu'minuna bihi wa qad. La yu'minuna bihi wa qad. Itu kalau saya silah sambung, saya akan baca bihi. Perasan tak tadi kita baca la yu'minuna bihi. Saya berhenti. Tak ada mat. Kenapa tak ada mat? Sebab tidak silah. Kenapa tidak ada mat? Kerana tidak silah. Jadi mat silah qasirah ni kita baca 2 harakat saja. Baik, cantik. Barakallahu fikum. Hari ni kita nak tengok satu lagi mat, iaitu mat asli jumpa
tanda mati. Mad asli. Nurul Fatin Razi dia tanya, Ustaz, mad silah qasirah ni panjang dia 2 harakat je kan? Jawapan dia ialah ya, panjangnya 2 saja kalau dibaca wasal sambung. Ustaz, macam mana ejaan qasirah dalam bahasa Arab? Qasir, siapa yang tahu solat jamak qasar? Siapa yang tahu solat jamak qasar? Jamak qasar. Qasar maknanya apa? Jamak maknanya himpun. Qasar maknanya apa? Maknanya pendek. Jadi daripada kalimah qasar, mad silah qasirah. Qaf, sad, ya, ra, ta marbutah. Ejaan dia gitulah. Mad silah qasirah. Boleh nampak Mudah-mudahan InsyaAllah mad silah qasirah. Barakallahu fikum. Sekarang hari ni kita tak nak cerita bab silah qasirah dengan tawilah dulu, sebab kita dah selesai semalam dan kita akan ulang-ulang insyaAllah pada masa akan datang, supaya mudah-mudahan setiap muka surat Quran semua kita tahu dia punya nama dan sebagainya. Sekarang kita nak pergi dengan penuh suspens dan penuh berkobar-kobar ni. Mad asli jumpa apa tadi? Mad asli jumpa tanda mati, ataupun dalam bahasa yang lebih mantap kita sebut mad asli jumpa sukun. Mana mad asli jumpa sukun? Mana mad asli jumpa sukun? Sukun ni, kadang-kadang sukun tu sukun yang ada, jelas kelihatan. Dia sukun tapi tanda sukunnya ada. Okey, perhatikan ayat pertama. Perhatikan perkataan tilka. Perkataan tilka. Okey, perkataan tilka. Tengok dulu sebelum kita faham, nak faham cerita ni. Perkataan tilka. Ada tak tanda sukun? Ada. Atas huruf apa? Atas huruf lam. Iaitu lam, ta lam mati bawah til. Ejaan lama kita kan masa kita ngaji-ngaji dulu. Ta lam mati bawah til. Dia sukun tak? Sukun. Tapi ada tak tanda sukun? Ada tanda sukun. Okey. Saya bawa yang kedua. Sini. Rubama, ma. Kita akan baca sama juga. Mim alif mati di atas ma. Mim alif mati di atas ma. Kita sebut dia mati di atas ma, tapi tanda kematian dia ada tak? Tanda sukun dia ada tak? Tanda tak ada. Tapi dia sukun tak? Dia sukun. Jadi kadang-kadang ada orang dia mati tapi ada tanda. Bila dikuburkan, bila ada kubur dia dan kemudian ada batu nisan dia, kemudian ada nama dia. Dia dah mati. Ada tak tanda-tanda yang tempat mana dia dikuburkan? Ada tu. Itu batu nisan dia, tu kubur dia. Maknanya dia mati dan ada tanda kematian. Baik, ada orang dia meninggal dunia, mati, tapi dia meninggal dunia kat mana? Mungkin kat tengah lautan. Meninggal dunia seorang-seorang pergi belayar, entah mana ialah. Dia dah mati belum? Dia dah mati. Tapi mana tanda kematian dia? Mana tanda tempat kubur dia? Jawapannya tanda tak ada. Tapi saya nak tanya, tanda tak ada, mati tak? Matilah walaupun tak ada tanda. Jadi ada huruf dalam Quran ni, dia mati. Dan ada tanda mati, sukun. Ada pula yang mati, tak ada tanda. Tapi mati tak? Mati. Dia tetap sukun juga. Walaupun tak ada tanda. Jadi kadang-kadang diletak tanda, kadang-kadang tak diletak tanda. Okey, setakat ni boleh faham Ini sembang orang kampung ni. Ni sembang orang kampung ni, bukan ilmiah sangat ni. Tapi saya cakap ni sebenarnya ada tujuan tau. Yang saya cakap ni ada tujuan. Sebab kalau step yang ni kita faham, nanti step yang lain semua insya-Allah kita boleh insya-Allah boleh dapat tangkap dengan cepat. Okey, sekarang ni ada huruf dia mati, ada tanda kematian. Sini, tilka, nampak tanda mati. Kemudian, ada huruf, dia mati, tak ada tanda mati. Macam alif ni. Dia mati, tapi tak ada tanda mati. Saya harap-harap nombor liang kubur. Masya Allah, Rabbi, Tuan Haslin Asal. Okay. Nurmah Daud kata, gambar tak jelas lah. Oh, iya ke? Gambar tak apa jelas InsyaAllah nanti kami fikirkan macam mana cara nak jelaskan dia. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak cerita. Ada pula tanda mati. Ni satu tadi, mati, jelas tanda mati dia, sukun. Ada satu tanda mati, dia mati tapi tak ada tanda. Ada lagi satu tanda mati, kes mati ni, sukun ni, dia sebenarnya asalnya tak mati. Asalnya dia tak mati.
Tapi dengan sebab kita berhenti, dia jadi mati. Sebab dengan kita berhenti baca, tempat tu jadi mati. Sebenarnya dia tak mati. Okey. Tempat tu maknanya biasanya kita akan biasanya dia terjadi di hujung bacaan. Contoh perkataan mubin. Perhatikan perkataan mubin. Saya besarkan supaya mudah-mudahan kalau ada yang tak berapa nampak tu, mudah-mudahan dia nampak. Wa Qur'anim mubin. Okey. Kan? Asalnya tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Baik. Wa Qur'anim mubin. Mubinin. Tengok ni. Wa Qur'anim mubinin. Satu ayat. Ni, saya besarkan Kita pandang yang ni saja. Pandang yang ni saja. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubinin. Kalau kita sambung, mubinir rubama. Kalau sambung Tapi oleh kerana kita tak sambung, maka kita berhenti. Maka bila kita nak berhenti di hujung ni, maka huruf nun ni, walaupun asalnya tanwin, Ustaz adjustkan kamera ke kiri sikit tak nampak full ayat sampai hujung. Oh, kamera Kak Shima mungkin tak berapa perasan nampak ayat dia tak sampai hujung. Okey, saya jauhkan sikit. Mudah-mudahan boleh nampak. Cun, mudah-mudahan cun ni. Jadi tanda dia mati. Bila nak berhenti saja, maka kita kena gantikan. Asalnya dia bertanda tanwin, maka dah bertukar. Terpaksa kita datangkan tanda mati kat sini. Datang tanda mati. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Mubin. Kan mati kan? Mati sebab kita nak wakaf. Bila kita wakaf, kita kena sukunkan mati. Baik. Sukun ni, mati ni, ada tak tandanya dekat mubin Quran kita? Tak ada. Habis macam mana kita tahu dia tanda? Kita kena belajar baru tahu. Hanya dengan belajar baru tahu. Dia tak tertulis kat situ. Jadi ada mati yang tertulis tanda kematian. Saya dah sebut. Ada mati yang dia tak tertulis tanda kematian, tak bertanda kematian, tapi dia mati kat situ. Dia sukun. Cuma tak ada tanda sukun. Cuma ada mati yang asalnya tak mati. Tapi dengan sebab kita berhenti wakaf, dia jadi mati. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Kita wakaf, kita yang matikan dia, walaupun tak ada tanda. Baik, mati ni asalnya dia tak datang, tapi dengan sebab kita wakaf, dia datang. Jadi mati ni dia datang kepada kita. Mati tu dia apa? Datang. Mati tu apa? Datang. Maka hukum ni, walaupun baya mati bawah bi, asalnya mat asli, kita tulis mat. Tapi bila ada tanda mati, mati ni baru datang. Dia baru datang. Mati yang tilka, mati yang dah ada kematian, tanda kematian. Rubama, tanda yang mati tetapi tak ada tanda kematian, tapi dia mati. Yang ni mati tak ada tanda, yang ni mati ada tanda. Yang ni mati baru datang mati dia. Asalnya tak mati. Mubinir rubama, dia tak mati. Tapi oleh kerana kita wakaf, barulah kematian tu datang. Ustaz, ini kematian datang ni malaikat Israel ke apa? Bukan. Ini bukan cerita malaikat Israel. Kita cerita kematian datang ni, kematian datang dengan maksud secara bacaan. Bila berhenti Okey, sampai situ bila kita jelas, maka saya terangkan kat sini. Perhatikan, bila kat sini kita panggil mat yang datang, mat yang datang kerana berhenti. Kerana mat yang terjadi, yang datang kerana ada sukun.
Mad yang datang maknanya apa? Mad arid. Mad yang datang maknanya apa? Mad arid. Kenapa mad tu datang? Asalnya mad tu tak ada. Tapi mad tu dia datang. Baru terjadi. Kenapa? Sebab adanya sukun. Sukun yang mendatang. Sukun yang baru datang. Sukun tu asalnya ada tak? Sukun tu asalnya tak ada. Tapi dia baru je datang. Sebab kenapa dia baru datang? Sebab kita baca berhenti. Kalau kita baca sambung, dia tak ada mad arid lis sukun. Tapi kalau kita berhenti saja, dia jadi mad arid lis sukun. Baik, dalam muka surat ni, daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ada tak mad arid lis sukun? Yang mana mad asli jumpa sukun yang baru datang. Saya punya istilah senang aja. Mad asli jumpa sukun yang baru datang. Sukun asalnya tak ada. Mad asli jumpa sukun yang baru sampai. Tengok, perhatikan. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Tengok mubin saja. Saya tulis, saya pisahkan. Baya, nun. Baya, bunyi dia B. Bin. Ini baru datang. Saudara ni, yang sukun ni baru je datang. Sebenarnya dia tak ada kat situ. Dia baru datang. Kenapa dia datang? Sebab awak berhenti kat situ, dia datang. Okey. Ayat kedua. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Saya ambil limin aja, walaupun tak lengkap dia. Muslimin. Mana mak asli dia? Mim, ya. Mim, ya. Ni mi. Min. Ini awak mati kan? Dia baru datang. Kenapa awak baru datang? Sebab awak berhenti kat situ, jadi mati tu baru datang. Asalnya apa? Muslimina. Tapi mati tu baru je datang. Mad arid. Dia baru je datang. Lis sukun. Kerana awak sukunkan dia. Maka dia baru sampai situ. Okey Okey, cantik. Sekarang tengok ayat yang ketiga. Fasawfa ya'lamun. Mun. Asal ya'lamuna. Mun. Maka dia, Ustaz, adakah dia mesti di hujung ayat saja? Tak mesti. Contoh saya baca. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Dia boleh jadi juga. Sebab saya berhenti kat sini, maka dia boleh jadi juga mad arid lis sukun. Sebab apa? Asalnya kitabi. Tapi dah jadi gini lah. Kita alif ni huruf ta begini. Jumpa tilka ayatul kitab. Tilka ni kan mak asli kan? Alif kosong sebelumnya baris atas, ya kosong sebelumnya baris bawah, ya kosong sebelumnya baris bawah. Mad asli. Jumpa siapa cerita kita malam ni? Jumpa mati. Tapi mati ni asalnya ada tak kat situ? Tak ada. Habis dia macam mana boleh datang? Dia arid. Baru je sampai. Kenapa? Kerana adanya sukun, kita berhenti dekat situ. Nama dia man arid lis sukun. Jadi kalau kita berhenti, nama dia man arid lis sukun Tapi kalau saya tak berhenti, tengok ni. Kalau saya tak berhenti. Saya tak berhenti Saya tak berhenti ni. Saya ambil daripada rubama. Tengok, saya tak berhenti. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. Saya sambung. لو كانوا مسلمين ذرهم. Saya sambung. Bila saya sambung, tidak ada cerita mad arid lis sukun. Sebab mad tak datang. Mad mati tak datang. Mad arid, mad datang kerana bila kita sukun, matikan dia, baru dia datang. Tapi kalau kita tak matikan, maknanya kita terus bacaan terus. Lau kanu muslimina dharhum. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, semua hujung ayat ni nama dia mad arid lis sukun ke? Belum tentu.
Kalau awak berhenti, maka datanglah mad arid lisukun. Tapi kalau ada orang, contoh. Ada orang tu memang Allah bagi dia nafas yang luar biasa. Dia baca daripada alif lam ra tu. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubinir rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimina dharhum. Saya dah tak ada nampak dah ni. Kalaulah dia baca straight daripada ayat 1 sampai ayat 15, tak. Langsung dia tak putus nafas, langsung 15 tu satu nafas. Kalau dia baca daripada 1 sampai akhir ujung ayat, daripada bismillah terus sampai ayat 15, maka ada tak mad arid li sukun untuk bacaan dia? Mad arid li sukun tu kalau dia berhenti. Kalau sukun tu datang. Sekarang dia baca terus saja. Yang hujung-hujung ni semua, yang hujung, bila dia baca sambung, yang ni jadi mad asli. Binirrubama. Ini nama dia mad asli. Kalau baca sambung. Kalau baca sambung lagi, muslimina dhar. Tak jadi mad arid li sukun. Tak ada mad arid, tak datang pun. Ya'lamuna wa ma. Disambung. Ada tak mad arid? Tak ada. Tak datang. Ma'lumum. Ni mad asli. Kemudian disambung terus. Jawapan dia, kalau dia baca daripada awal, satu nafas terus sampai hujung ayat 15. Ada tak dia punya mad arid li sukun? Ada tak mad arid li sukun? Ni soalan ni. Faham dulu. Faham konsep. Besok saya akan cerita lanjut dia punya cerita dia. Jadi maknanya apa? Ada tak mad arid li sukun? Kalau ada orang dia baca daripada bismillah terus sampai ayat 15, ada tak mad arid li sukun untuk bacaan dia? Ada tak? Ramai jawab tak ada ni. Saya risau ni. Kak Masbah betul jawapan dia. Azrah Idham betul. Jawapannya adalah. Tapi dekat mana ada untuk dia? Ada hanya pada ujung ayat 15 lah. Dia dah baca satu nafas. Ranis Toknis. Dia baca satu nafas. Nahnu qawmum mashurun. Untuk dia satu aja. Ada satu namanya ialah satu mad arid li sukun untuk dia. Jadi mad arid li sukun ni dia bukan tengok pada bentuk semata-mata. Kita kenal penting. Supaya nanti, dulu ada orang faham, dia kata ujung ayat semua mad arid li sukun. Secara umum boleh kita terima, tapi secara tepat kita nak faham dulu. Bila dia terjadi dan bila dia kadang-kadang tidak terjadi mad arid li sukun. Tak apa, ini sebagai satu, saya faham. Yang jawab tak ada pun dia berfikir, betul lah ayat 15 kan ada ayat terakhir. Macam tu Ustaz, kalau dia tak berhenti ayat 15, dia berhenti ayat 30, ayat 30 Ustaz, kalau dia tak berhenti ayat 30, dia berhenti ayat 80. Satu nafas, ayat 40, 80. Ustaz, kalau dia tak berhenti sampai bila-bila? Jawapan dia, awak tak payah banyak sangat songel, tak payah sangat loya buruk. Awak datangkan satu orang yang baca tak berhenti-henti sampai ayat 100 ke 200. Nanti kita cerita, bincang. Gurau-gurau saja. Baik, kita ambil satu makna ayat yang baik berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran, tidak ada perubahan, tidak ada pengubahan. Kalau dihimpunkan, Quran ini dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga Al-Quran, menjaga amalan Al-Quran, insya-Allah dia akan dijaga oleh Allah. Kerana Quran ini dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Tengok ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra. Zikra kat sini nama lain bagi Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Ada yang tanya ni, Juminah Sukun, Ustaz, man arid li sukun ni berapa harakat? Cerita tajuk tu rahsia, besok. Kalau tanya jawab direct, saya akan jawab 2, 4, 6. Tapi saya tak nak kita tahu 2, 4, 6. Saya nak kita tahu, kenapa 2 Kenapa perlu 4 tapi kenapa mesti 6 Dia ada kenapa-kenapa tu insya-Allah. InsyaAllah Baik, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami bagi Al-Quran itu pemelihara baginya.
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara Al-Quran. Sebab tu Al-Quran kita pasti, kita yakin yang sampai kepada kita ni mutawatir. Mutawatir maknanya sampai kepada kita melalui jalur riwayat yang begitu banyak dan begitu kuat yang disampaikan daripada Rasulullah sampai kepada generasi sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Tidak gugur barang satu huruf pun, tidak hilang barang satu baris pun, tidak cacat barang satu sebutan sekalipun. Tetapi Al-Quran ni turun dengan beberapa wajah, beberapa bentuk bacaan yang disebut dengan nama bahasa Arab, disebut dengan nama qiraat, yang mana ini adalah seni ataupun ilmu keilmuan berkaitan dengan pembacaan Al-Quran, yang insya-Allah kalau kita ada rezeki kita akan lihat pada sesi-sesi yang lain, pada pengajian yang berbeza, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Allah pelihara Al-Quran, maka kita berusahalah untuk menjaga Al-Quran, bacaannya, amalannya dan menterjemahkan dalam akhlak dan perilaku kita. Sebagaimana dulu Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itulah Al-Quran. Dan doa yang kita nak ambil pada malam ini ialah, lihat muka surat 260, sebelah je. Buka sekejap, 260, sebelah 260. Doanya ada pada ayat 40. Tengok di sini, doanya pada ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 40 ni penting ni, tolong baca. Tolong baca. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Wa min dhurriyyati. Muka surat 260. Tadi 262 kan? Sebelah je. 260. Wa min dhurriyyati. Yang ni yang saya nak tekankan ni. Macam mana doa-doa para Nabi. Mereka ni, ini doa khusus yang ni daripada doa Nabi Ibrahim. Dia doa supaya dia masuk orang yang mendirikan solat dan juga zuriat keturunan dia. Kita kalau anak kita melaksanakan solat, anak-anak kita risau macam mana keadaan mereka. Tapi zuriat kita tu tanggungjawab kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a. Maka terimalah doa permohonan daripada kami. Jadi mudah-mudahan kita lah termasuk di kalangan orang yang dapat mendirikan solat dan juga zuriat keturunan kita. Tuan-tuan ada cabaran tuan-tuan, saya juga ada cabaran saya sendiri dalam membangunkan, dalam zuriat keturunan saya, isteri saya, anak-anak saya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita, bantu kita. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Jadi nak menyuruh ahli keluarga salat ni memang kena banyak sabar. Saya juga kadang-kadang telan hati juga. Sebab bukan telan hati tu hati ayam ke apa maknanya. Kita suruh anak kita solat, kadang kita solat dengan sama dengan dia, kadang-kadang kita gesa dia, gesa. Perkara wajib ni memang kena dimulakan dengan paksa. Paksa tu bukanlah dengan ganas, tapi paksa tu dengan kerahan, dengan penuh kesungguhan. Supaya mudah-mudahan besok dia jadi satu keadaan yang rasa tak selesa bila meninggalkan solat. Rasa tak selesa ketika Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, tolong hafalkan doa ni. Doa-doa yang kita sebut beberapa hari ni, dalam 10 hari, 12 hari ni, tolong mana yang pendek-pendek tu hafalkanlah. Mudah-mudahan insya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi ada yang dah amalkan bacaan ni, barakallahu fikum. Terima kasih. Malam ini semua sekali dapat bersama. InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan yang lain. InsyaAllah esok kita lambat sikit mula ya. Pukul 9.05 atau 9.07 sebab keadaan waktu isyak dan sebagainya. Tapi saya 8.58, 8.55, 8.58 insyaAllah saya dah on. Jadi sempatlah siapa-siapa nak sampaikan, share, tag nama kawan-kawan dan sebagainya. Dan insyaAllah doakan saya mudah-mudahan istiqamah sampai kepada hari janji saya sampai berapa hari bulan hari tu? Ujungnya Khamis malam Jumaat. Tak silap saya 2 hari bulan Julai. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam majlis yang baik seperti ini walaupun di alam maya. Dan ingat tadi cerita tentang mat tadi. Apabila mat arid, mat yang datang lisukun, kerana kita sukunkan dia. Mat yang dia datang, asalnya mat tu tak ada. Asalnya matnya mat asli. Tapi dia datang mat tu bila kita sukunkan dia. Jadi kalau dia punya faham dia gini, cerita dia gini, senang falsafah dia gitu je. Kalau kita tidak sukunkan dia, kita tidak wakafkan dia, maka mat arid lisukun tak ada cerita.
Tapi kalau kita sukunkan dia, walaupun tidak di ujung ayat, mungkin kat tengah-tengah ayat. Mungkin kat tengah-tengah ayat, macam saya sebut tadi, tilka ayatul kitab. Dia bukan hujung ayat. Tapi oleh kerana kita sukunkan dia, maka ada mad datang. Mad arid, mad yang datang kerana kita sukunkan dia. Terjadinya gitu. Kalau kita faham gitu, insya-Allah nanti esok saya akan terangkan 2, 4 dan 6 kenapa panjangnya, dan kalau dan perkara yang berkaitan dengan tu. Mustahak ialah kita, maaf, bahasa saya bahasa kampung-kampung saja, tidak secara ilmiah, tapi tujuan saya ialah memberi kita belajar dengan cara banyak memandang bentuk huruf. Dulu salah seorang daripada guru saya, dia kata apa? Oleh kerana Quran sekarang dah ada baris, dah ada tanda, dah ada warna, dah ada apa, maka kita latih audiens kita, pelajar kita, murid kita yang nak belajar ni, kita terpaksa sesuaikan dengan keadaan sekarang, yang mana kita membaca Quran sebagaimana ia ditandakan. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat, dia tak baca Quran berdasarkan apa yang ditandakan, sebab tanda tak ada. Baris atas tak ada, baris bawah tak ada, sabdu tak ada. Dia tak ada. Dia tak baca Quran sebagaimana yang ditandakan. Dia baca Quran sebagaimana yang dia talakikan 100%, yang dia dengar. Yang dia dengar, itulah yang dia baca. Yang dia dengar, itulah yang dia baca. Dia tak ubah, tak apa. Tapi zaman para sahabat, generasi dia ingatan kuat. Sekali dengar, dia lekat dan tak mengubah-ubahnya. Tapi kita sekali dengar, mungkin kelemahan kita di generasi belakang, mungkin kita kelemahan, oleh kerana datang kelemahan-kelemahan manusia, umat manusia, maka perlukan kepada tanda, perlukan kepada baris, perlukan kepada titik. Ulama' kemudian buat, dan sekarang pula perlukan kepada warna pula. Dan sekarang pula perlukan kepada pen yang berbunyi pula. Nak suruh baca juga. Tambah lagi. Jadi itu semua sebenarnya tujuannya membantu kita untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita jumpa esok malam insya-Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah, kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang dapat kita nikmati, dan insya-Allah jangan lupa pada hari Khamis saya akan mula pindahkan ke Facebook. Mana saya beritahu hari tu? Facebook lagi satu saya dah tulis itu. Nanti pergi dululah supaya takut tak ketinggalan. UST Iliyin Aminin sengkang dash tu off page OFFPAGE. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat dalami. Saya akan fikir macam mana cara yang paling terbaik untuk kita terangkan dengan mudah-mudahan dengan bahasa yang mudah, dengan cara yang mudah insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita sudahi insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.